قد كفاني علم ربي من سؤال. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Puan-puan, muslimin muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian. Kelebihan menghafal Al-Quran. Setiap orang Muslim, dia pasti bercita-cita untuk menjadi seorang hafiz. Kalau seorang ibu bapa, mesti pastikan inginkan anak yang hafal Al-Quran. Sebab mempunyai kelebihan yang terlampau banyak. Di antara kelebihan yang ingin saya nyatakan, antara kelebihan, 10 kelebihan. Seorang yang menghafal daripada Al-Quran, dia adalah merupakan manusia yang terbaik. Ini berdasarkan kepada hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran, dia adalah merupakan pemimpin. Dalam solat, soalnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang riwayat daripada Bukhari, sesungguhnya yang menjadi imam pemimpin kamu ialah orang yang paling bagus dalam Al-Quran di antara kamu. Orang yang menghafal Al-Quran, dia mempunyai kedudukan. Kedudukannya pada akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana yang kamu membaca semasa di dunia. Maka sesungguhnya kedudukan kamu sekarang berada pada akhir ayat yang kamu baca. Seterusnya, penghafal Al-Quran, dia akan mendapat syafaat Al-Quran pada hari akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya akan datang pada hari akhirat sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya, iaitu penghafal Al-Quran. Seterusnya, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya 10 pahala. Dan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan bahawa alif, lam, mim itu satu huruf. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Dan orang yang menghafal Quran, kelebihannya, segala keinginannya dikabulkan oleh Allah SWT. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatiku, maka aku akan berikan keutamaan kepadanya lebih besar daripada apa yang aku berikan kepada selainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding dengan kalam yang lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Seterusnya, menghafiz Al-Quran ibarat rumah yang indah. Dengan menghafal Al-Quran, hati akan menjadi indah dan juga tenang. Dan hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang dalam jiwanya tidak ada sedikit pun Al-Quran ibarat rumah yang rosak. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan mengingati Allah SWT. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Orang yang menghafal Al-Quran akan mendapat kedudukan yang tinggi di hari akhirat. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mengangkat di kalangan kamu orang yang menghafal Al-Quran dengan kitab ini dan menjatuhkan orang yang lain. Seterusnya, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapat cahaya yang lebih indah daripada cahaya matahari. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding dengan cahaya matahari di dunia. Seterusnya, orang-orang yang menghafal Al-Quran, sebenarnya mereka akan dipakaikan di akhirat mahkota dan juga jubah yang indah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, penghafaz Al-Quran akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dia berkata, wahai Tuhanku, berikanlah piasan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota, karamah, kemuliaan.
Sesudah itu Al-Quran akan memohon kembali, ya Tuanku, redailah dia. Kemudian Allah SWT meredainya. Dan diperintahkan orang itu, bacalah Al-Quran. Dan teruskan naik ke syurga. Lalu darjatnya dalam syurga pun terus bertambah. Pada setiap ayat yang dibaca, terdapat satu kebaikan. Jom tuan-puan, muslimin muslimat, kita grab peluang ini. Untuk menghafal ayat Allah SWT atau menjadikan anak-anak keluarga kita sebagai penghafiz Al-Quran. Mereka lah anak soleh yang akan mendoakan kita di akhirat. Jom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.